Anda tentunya di destinasi MTech kembali. Waktu ini bersiaran untuk rakan pendengar yang peminat kenderaan mahupun tidak. Sebab apa? Sebab kita semua berhadapan dengan kenderaan setiap hari. Dan waktu ini akan bersama dengan kita tak lain dan tak bukan pengarah di bahagian automotif JPJ. Saya alurkan kehadiran yang bahagia Datuk Engineer Muhammad bin Dali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mati. Alhamdulillah. Kesilapan sikit tadi tapi dimaafkan. Okey, salam satu Malaysia. Salam kepada pendengar-pendengar. Salam kepada peminat-peminat MTech yang menantikan setiap hari Isnin jam 3.15 hingga 3.45 petang. IKIM, pilihan utama anda. So, kali ini kita nak cerita, nak cakap macam tapi walau bagaimanapun di luar sana hujan. Jadi apabila kita memandu dalam keadaan hujan, berhati-hatilah. Yang terutamanya macam tadi kan, sementara dalam perjalanan dari Putrajaya nak ke IKIM, ternampak sebelah kanan tu tadi jalan dekat Putrajaya tu banjir. Kenapa dan mengapa waktu siang boleh terjadi sedemikian rupa? Maksud dia tu tadi, air hujan lebat, memang lebat betul di Putrajaya sana. Sebab tu dalam perjalanan ke sini tadi, mesti nampak, kelihatan kan, saya selalu ajar. Andai kata anda sedang memandu, bukan berhenti, sedang memandu, dengan tiba-tiba hujan yang datang. Dia bukan curah macam beldi kau. Hujan ni bukan datang macam kita curah air dan beldi kan, cedok dan pergi curah sekali one shot. Bukan macam tu. Dia datang, dia bagi signal, dia bagi titik-titik sikit, dan dia bagi lebat. Sewaktu dalam hujan lebat, kita sedang memandu, kita rasa kita tidak ada komputer, tak ada mampu kita nak berdaya, nak memandang, nak melihat kerana kita menggunakan cermin mata, ataupun penglihatan kita kurang jelas, ataupun kita rasa curiga, atau naluri kita tak sanggup menempuh hujan yang begitu lebat. Carilah tempat yang selamat. Sepanjang jalan memang ada tempat yang selamat. Sewaktu meletakkan kereta, pasanglah hazard light, 4 signal dinyalakan. Tetapi ini dalam hujan pasang hazard, tapi kereta jalan. Mana betul rakyat Malaysia yang canggih? Kerana kemalangan itu, kerosakan itu, dia tidak akan beritahu. Kalau dia kata, kejap lagi kereta nak rosak, semua orang senang. Sekejap lagi kau aksiden, senang. Semua orang tak pergi ikut jalan tu. Memang selamat, tapi dia tidak beritahu. Jadi kita yang sebagai pengguna, kita kena peka, kita bijak menggunakan yang ada. Oleh itu, tadi saya kesian nampak perempuan, kalau tak silap saya, yang memandu kereta tu. Dia kenapa dia pergi rempuh hujan tu, dan dia rempuh lompat air yang begitu dalam, sehingga tayar kereta dia saya nampak macam lebih lagi pada setengah tenggelam. Bermakna dia float. Memang dia dah float dah waktu tu. Rempuh banjir tu. Kenapa dan mengapa mesti nak rempuh? Di siang hari, kalau di malam hari saya berhenti mungkin tolong dia cara nak menyelamatkan kan. Tapi oleh kerana siang dia sendiri yang buat silap, jadi kesilapan sendiri tanggung sendirilah. Jadi jangan kita melakukan kesilapan, dan kesilapan itu terbalik-balik kepada kita. Apa yang saya nak syorkan di sini, apabila kita tidak mampu untuk meneruskan perjalanan di dalam waktu hujan lebat, kita carilah meletak kereta tempat yang selamat. Bukan letak bawah pokok, bukan letak kat tepi jalan, atas bahu jalan, bukan, betul-betul tepi yang selamat. Jangan dekat corner. Itu dah menempah nama dia. Itu saboleh tu. Saboleh, betul, saboleh. Jadi Yati cakap betul. Jadi carilah tempat yang selamat. Jangan risau. Dia dalam Malaysia ni hujan tidak pernah hujan selebat-lebatnya 5 jam, tak ada. Dia hujan 5 jam ni lebat, reda, gerimis, lagi halus. Dia tidak berhenti, dia hujan balik. Macam tu je. So kenapa kita nak takut? Banjir kilat hanya sementara. Saya ingat tak sampai pun setengah jam dia akan hilang. Sebab sistem peparitan di dalam negara kita memang sentiasa dikawal. Dan ada tempat-tempat yang suka buang sampah. Kerana sampah itulah yang peparitan kita tidak terkawal. Kerana manusia memang tong sampah ada, dia bukan buang sampah dalam tong sampah, dia buang sampah luar tong sampah. Bagi nampak ada sampah. Bagi nampak ada sampah. Bijak. Itulah mukadimah kita hari ni, ya. Nanti kalau pasal bercakap, nanti kata ahli politik pula. Nampak baik, dia terus terlupa. Jadi tujuan kita asal lagi dia antara memberi atau menunjuk atau berpakat, ataupun kita share pengalaman yang saya ada, ataupun pengetahuan yang saya ada, ataupun yang orang lain tak ada, saya ada lebih sikit lah kan. Setiap manusia yang dilahirkan tu ada keistimewaan. So yang istimewa tu saya nak bercerita lah. Yang kat luar tu istimewa juga. Betul. Bukan tak istimewa, tetapi dia belum kesempatan. Jadi
Hari ni kita nak cerita apa, Tih? Kita nak cerita tentang struktur kenderaan, Dato'. Ya, betul. Kita janji minggu lepas Hmm. nak bercerita pasal struktur kenderaan. Bagaimana kereta direka, dicipta. Macam mana nak bercakap tentang kereta ni boleh duduk atas jalan raya. Okey. Yang pertama sekali, kereta ni mesti ada design. Hmm. Dia panggilkan schematic view. Rupa mana je. Kalau saya nak lukis gambar kereta, saya hanya perlu mengambil masa 3 saat. 1, 2, 3. Siap dah schematic view gambar Sketch kereta. lah. Saya panggilkan schematic view. Schematic. Jadi kalau saya lukis 1, 2, 3 siap kereta. Jadi kalau you just kira saya nak lukis 5 gambar kereta, you just tiap-tiap 1 3 saat. Jadi 15 saat dah siap 5 kereta. Itu kelebihannya. Dan saya boleh buat bentuk-bentuk kereta. Kereta yang paling saya suka sekali adalah kereta sport 2 pintu. Jadi kalau sesiapa yang pernah melayari website IKIM, nampak gambar kereta sport berwarna biru tu, itulah kereta design yang paling cantik saya buat. Daripada 3 saat tong 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 siap gambar kereta tu, hangkan dia jadi sampai kereta sebuah. So lagi pada design, baru dia akan pergi cari material selection. Apakah material selection yang sesuai? Dan dia akan ada grup dia, grup design, grup material, grup ni dipanggilkan homologation. Homologation ni senang cakap sekali, di bawah pentadbiran R&D lah, Research and Development of Vehicle lah. So, di bawah satu badan yang di dalam syarikat tu, kalau katakan Proton, siapa dia punya R&D, tu head lah, paling besar lah tu. Pro2, siapa punya R&D, Mercedes, siapa punya R&D. Semua kereta, semua pengeluar memang ada dia punya head of R&D. Research and Development. Apa-apa kereta tu punya berkaitan, apa-apa kereta tu punya pembangunan tentang satu-satu model kenderaan. Okey, sekarang dia dah siap ada gambar design. Material pun dah dapat dah, apa jenis material. Setiap kereta dia ambil kira dia punya elongation, fracture yield, fracture force. Macam mana kereta tu punya dia punya twist dia, berapa dia punya kekuatan dia, berapa dia punya kepanasan dia. Semua A to Z, tidak satu pun terkecuali, walaupun satu skru. Dia ambil kira berapa dia punya ketahanan. Jadi apabila semua ni dikumpulkan, design tadi dah kumpul, material pun dah kumpul, semua dah buat, baru dia nak cakap. Enjin nak buat dengan sand casting, pintu nak buat dengan molding, stamping, semua molding injection, bahagian dalam ni semua ada sistem-sistem. Siapa yang buat ni? Robocop buat separuh, manusia buat separuh, orang ni semua buat separuh. So yang buat tu hanyalah dia akan programmer. So program pula IT ya. Itu sebab orang kerja IT ni memang hebat, dia memang kerja siang malam. Dan dia hanya perlu buat. Itu sebab anak saya Muhammad Alif belajar IT engineer. So memang dia akan siang malam main komputer lah. So dia akan melukis lah macam-macam lah apa yang dia nak buat kan. So bila dah siap satu, dia panggilkan kenderaan tu design dah complete dengan material, dia akan hantar propose kepada head department, dan department setuju, baru buat prototype. Buat prototype. So apa yang design ni cerita ringkati. Ya, betul. Kalau nak cerita betul-betul, proses tu panjang. prosesnya 1 tahun 6 bulan paling sikit Untuk dapatkan untuk dapat sebuah prototype. kereta. Jadi kereta yang kita kena bangga negara kita. Betul. So negara kita punya Proton dan Pro2. So hari ni Proton dah buat research setahun 6 bulan yang lalu untuk nak keluarkan kereta tahun 2016. Betul. Jadi pada tahun 2016, awal tahun 2016, Proton akan launchkan new model sebanyak 3 buah. Jadi Nantikan di pasaran. ya, itu 1 tahun 6 bulan yang lalu. Berapa kalikah engineer Muhammad Dalib pergi tengok kereta tu? Agak-agaknya ti. Kalau sebulan sekali pun Dia tak pergi, dia pakaikan term. Dia akan pergi melawat ikut term. So dah 3 kali dah pergi tengok. Progress kereta tu. Sehingga sebelum last final dia nanti, yang terakhir, yang keempat apa? Vehicle Type Approval. Yang itulah nanti akan meluluskan. Lulus tak lulus. Tapi bukan DIMD je seorang-seorang. Bukan. Dipengerusikan oleh yang berbahagia, Datuk Seri Ismail Ahmad, Ketua Pengarah JPJ. Dia sebagai pengerusi. Dan dia layak untuk nak soal Proton, nak soal apa-apa macam ni. Dan komiti selama 10 komiti ni, daripada yang kita sebagai organizer ataupun setiausaha, dan MOT, dan MOT, Kementerian Pengangkutan, 10 agensi lain termasuk MITI, MAIDA, SEPAT, JPJ, Puspakom, SIRIM,
semua ramai ada. JKJ apa J, K, Kementerian Penggunaan dan Level Pengguna, KPDNKK. Jadi 10 agensi kerajaan termasuk custom. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh. Datuk Seri akan maklum lah. Jadi bukan semudah itu nak dapat kelulusan VTA ni. Dan bila dah lulus kereta tu, baru dia boleh dapat sijil timbang berat. Daripada sijil timbang berat, dia dah siap sijil timbang berat, baru dia boleh buat technical drawing. Belum habis lagi. Baru masuk technical. Buat technical drawing yang diluluskan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Oleh saya lah. Jadi dah lulus lukisan tu semua saja, baru dia layak untuk bagi kepada kenderaan persendirian, baru dia layak nak pergi kepada kenderaan perdagangan. Kepada kenderaan perdagangan ada dua. Iaitu perdagangan kepada kenderaan perkhidmatan awam, nak jadi teksi ke, nak jadi hire and drive ke, kalau kereta, kalau van dia nak jadi barang-barang angkat penumpang, bas persiaran ke, bas sekolah ke, atau bas mini ke. Kalau bas lebih lagi pada 19 seater baru kita panggilkan bas. Kalau kurang kita panggilkan van. Jadi berkaitan kenderaan perkhidmatan awam, atau dia nak jadi kenderaan perkhidmatan barang-barang. So angkat barang-barang. So barang-barang sendiri saja bagi kenderaan yang berat, keseluruhan kenderaan tersebut sudah dalam 5,000 kilogram. Lebih dia kena mohon permit melalui dengan SPAT, ya. Melalui SPAT untuk dapatkan permit penggunaan lesen berniaga pada kenderaan tersebut. Tetapi bagi kenderaan dikontrol, iaitu 5,000 kilogram ke bawah, dia tidak perlu memohon mana-mana lesen, dan dia mestilah angkat barang-barang dia sendiri saja. Macam dia berniaga kapet, dia nak bawa kapet. Dia berniaga sayuran, dia berniaga ikan, dia nak bawa ikan. Tetapi dia berniaga ikan, dia bawa batu-batu. Salah. Boleh saman.